Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukurun lillah. Pagi ini insyaAllah kita bertemu lagi bagi meneruskan pengajian tadabbur secara bertema, iaitulah berdasarkan buku yang bertemakan hidup mengabdi, hidup berbakti. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku ini boleh merujuk ke halaman 171. Dalam kuliah kita yang lalu, saya telah menyentuh tentang Al-Quran. Dan Al-Quran itu juga dikenali sebagai Al-Kitab. Saya juga telah menjelaskan apakah perbezaan akar kata antara dua kalimah yang digunakan, iaitu Al-Quran dan Al-Kitab. Al-Quran merujuk kepada membaca. Jadi ia menjadi kata nama bahan bacaan. Tetapi Al-Kitab merujuk kepada kata kerja, iaitu membaca, menulis. Jadi akhirnya Al-Kitab ialah bahan-bahan tulisan, hasil tulisan. Itu maksudnya. Walaupun hakikatnya Al-Quran dan Al-Kitab merujuk kepada zat yang sama, iaitulah Al-Quran yang ada pada kita. Tetapi pendekatan itu kita dapat melihat bahawa ada dua elemen penting di dalam usaha kita nak memahami Al-Quran. Iaitulah dia ada dua, satu membaca, yang keduanya menulis. Apatah lagi ketika kita hendak mengajarkan Al-Quran, nak menyebarkan Al-Quran, maka kita perlu kepada proses menulis. Di dalam akti menulis itulah saya sebutkan dalam kuliah yang lalu munculnya Al-Qalam. Jadi Al-Qalam adalah alat yang akan membantu kita menulis. Pagi ini insyaAllah kita akan melihat bagaimana Al-Quran itu menjadi sumber ilmu. Dan Al-Quran juga memandu kita bagaimana kaedah ataupun cara untuk mendapatkan ilmu. Jadi Al-Quran itu sendiri adalah ayat-ayat bertulis yang syarat dengan ilmu. Semua ilmu. Malahan Al-Quran itu sendiri melalui ayat-ayatnya mendorong kita, merangsang kita supaya berusaha untuk mencari ilmu lain. Itu yang disebut sebagai ayat-ayat yang tidak tertulis. Dengan membaca ayat-ayat yang tidak tertulis ini, kita akan bertambah ilmu kita. Itu yang disebut sebagai ilmu yang kita cari. InsyaAllah pagi ini kita akan membaca ayat dari surah Al-Isra, ayat 106 hingga 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul 'ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada. Dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat, tenang, dan kami menurunkannya beransur-ansur. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang ingkar itu, sama ada kamu beriman kepada Al-Quran atau kamu tidak beriman, tidaklah menjadi hal
Kerana sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum itu, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka segera tunduk sujud dalam keadaan hibah dan khusyuk. Jadi ayat ini menceritakan tentang sifat-sifat Al-Quran. Bahawa Al-Quran itu dibahagi-bahagikan. Faraqnahu litaqra'u 'alan nas, supaya Nabi dapat membacakan kepada manusia, ya, dengan lambat, tenang dan beransur-ansur. Dan kita kena melihat bahawa sifat Al-Quran itu ketika diturunkan, ia tidak diturunkan sekaligus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia diturunkan secara beransur-ansur, mengambil masa sekitar 23 tahun. Barulah lengkap sempurna Al-Quran itu diturunkan. Dan hal ini, hikmah kenapa Al-Quran diturun beransur-ansur, supaya Nabi SAW dapat menyampaikan Al-Quran dalam keadaan yang tenang, lambat, ya, secara perlahan. Yang pentingnya Al-Quran itu dapat dihayati dengan mantap oleh umat. Jadi ketika turun satu ayat, dua ayat, beberapa ayat yang turun, Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabat dan orang-orang yang beriman kepada Nabi. Nabi ajar terus. Kemudian Nabi perjelaskan. Kemudian sahabat-sahabat dan umat yang mendengar Al-Quran ini, mereka menghayati apakah mesej ataupun pesanan Al-Quran itu. Apakah ia dalam satu bentuk kenyataan, fakta, atau apakah ia dalam bentuk perintah. Dan perintah itu pun ada dua bentuk. Satu perintah suruhan, satu lagi adalah perintah larangan. Ketika mana sahabat faham pesan-pesan Al-Quran ini, maka mereka ambil sebagai pengajaran. Ya, ambil sebagai pengajaran, kemudian mereka menghayati, jadikan pegangan di dalam hidup mereka. Maka demikianlah, kita bayangkan dalam tempoh yang lama Al-Quran itu turun, didengar, kemudian mereka fahami, hayati pula, amalkan segala isi Al-Quran. Masya Allah. Maka mantaplah Al-Quran itu setelah lengkap semuanya dalam tempoh waktu yang lama itu. Itulah hikmahnya Al-Quran itu diturunkan beransur-ansur. Dan pada kita pun melalui proses yang sama, tuan-tuan dan puan. Tak mungkin kita dapat membaca Al-Quran sekaligus. Itu boleh kita lakukan dalam bentuk kita qiraah. Seperti mana yang biasa kita lakukan. Kita boleh mengkhatam Al-Quran dalam tempoh waktu yang pendek. Tetapi bagaimana kita nak memahami, nak menghayati seluruh isi Al-Quran dalam tempoh yang pendek, tidak mungkin, tuan-tuan dan puan. Jadi itu mestilah melalui proses belajar yang panjang. Jadi inilah kita perlu melihat satu pendekatan. Kita kena faham bahawa nak memahami Al-Quran ini kita perlukan masa. Kita perlukan tempoh waktu yang harus kita berikan kepadanya. Sebab itu Al-Quran ini kita tak boleh melihat dari sudut kuantiti semata-mata. Contoh, kita sebahagian besar masyarakat kita memahami nak mengajar Al-Quran itu mengambil satu pendekatan, iaitu konsep khatam. Jadi konsep khatam ini makna nak menamatkan bacaan dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas, nak habiskan bacaan. Kemudian kerana nak cepat itu, maka dibuatlah kumpulan-kumpulan, kumpulan yang dipanggil apa? Kumpulan untuk khatam Quran. Jadi pendekatan ini kita mari lihat dengan keadaan sifat Al-Quran itu sendiri. Sedangkan Al-Quran itu diturun beransur-ansur, sedikit demi sedikit demi sedikit. Inilah ibrah yang kita perlu ambil. Makna untuk kita menghadapi Al-Quran ini,
untuk kita benar-benar menghayati Al-Quran ini, tidak ada jalan dekat, tuan-tuan perempuan. Kita perlu mengorbankan masa, kena belajar sedikit demi sedikit, faham ayat demi ayat. Kemudian setelah faham, kita nak melihat aspek amalannya. Kalau ayat-ayat itu ayat hukum, bagaimana kita nak melaksanakan? Kita kena semak diri kita. Contoh, ketika ayat menyebut wa aqimis salah, satu perintah, dirikanlah solat. Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah menyemak diri kita. Apakah aku ni dah bersolat? Dan solat aku tu apakah telah benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah? Apakah solat aku benar-benar menepati sunnah yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi ini proses kita belajar Al-Quran begitu. Jadi setiap ayat yang kita dengar, ayat yang kita faham, kita perlu ambil perhati, semak balik. Sebab tu saya selalu menyebut bahawa kita kena sering menyemak diri kita untuk melihat kesan ayat itu pada diri kita. Apakah ayat itu sudah kita amalkan ataupun ayat ini suatu yang baru kepada diri kita. Kemudian ayat ini apakah selari dengan amalan kita atau bercanggah dengan amalan-amalan kita selama ini. Di situ kita perlu. Sebab itu ayat-ayat Al-Quran ini perlu ditilawah. Mana dibaca dengan faham. Kemudian tadabbur lagi untuk kita nak memahami konteks ayat tersebut. Di sinilah tuan-tuan perempuan, kita perlu masa, kita perlu terus belajar. Supaya kita benar-benar dapat memahami Al-Quran sebagaimana kehendak Al-Quran itu sendiri. Jadi setelah kita faham, sebab kita nak melihat, inilah ibrah yang kita dapat ketika Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi SAW. Maka sebab itu Al-Quran menyebut di dalam ayat yang kita baca tadi bahawa Al-Quran itu dibagi-bagikan. Makna ada dia punya, metod, kaedah Al-Quran ini. Kaedah Al-Quran inilah yang kita kena pakai sekarang pun. Ketika kita nak memaham Al-Quran, nak belajar Al-Quran, nak menghayati Al-Quran, tidak ada kaedah lain. Makna kita kena belajar, sabar. Jadi nak belajar Al-Quran ni tuan-tuan perempuan, perlukan kesabaran. Perlukan masa, kita kena peruntukkan masa. Kemudian mungkin juga kita kena peruntukkan bajet, kos keuangan dan sebagainya. Tenaga, fokus. Jadi itulah kaedahnya. Sebab untuk mendapatkan hakikat Al-Quran itu tidak ada jalan dekat. Tidak ada shortcut. Contohnya nak menghabiskan bacaan. Tidak ada masalah tuan-tuan perempuan. Nak menghabiskan bacaan dalam waktu yang singkat. Silakan, tidak ada masalah. Tetapi saya nak menekankan ketika mana kita nak benar-benar bertilawah. Nak memaham ayat-ayat ini. Nak melihat, makna meneliti ayat ini dari sudut, pelbagai sudutnya. Apakah ia ayat hukum, apakah ia ayat penceritaan, kisah-kisah lampau, apakah ia peringatan-peringatan Allah tentang hari depan kita, ancaman-ancaman, ayat-ayat ancaman. Jadi yang ini, untuk mempelajari kaedah begini, itulah kita memerlukan masa. Memerlukan tahap demi tahap untuk memahaminya. Jadi bayangkanlah tuan-tuan perempuan, kita nak menghabiskan buku ini, kita sekarang ini baru separuh daripada buku ini. Kita sudah memakan waktu kuliah kita, berapa banyak jam kita dah habiskan. Bayangkan tuan-tuan perempuan, untuk memahami Al-Quran. Ya, kita sudah masuk siri 60 siri lebih. Makna kita sudah lebih daripada 50 siri kuliah dah kita. Baru separuh daripada buku yang kita tadaburkan. Begitulah hakikatnya nak belajar Al-Quran ini. Untuk memahami Al-Quran ini, kita perlu bersabar. Ya. Jadi kita perlu bersabar. Maknanya kalau ikut kiraan hari, kita telah melebihi 2 bulan dah kita hari-hari kita
Matadabur, ya. Secara tema, iaitu tema hidup mengabdi, hidup berbakti ini. Jadi demikianlah kita kena faham, untuk belajar Al-Quran kita kena banyak bersabar. Kita perlukan masa. Jadi sekadar itu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah saya akan buat ringkasan kuliah kita. Sekarang itu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah bertemu lagi di besok hari. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.